Okey, jadi soalan sini dia suruh cari cari nilai X. Okey. Kat sini kita akan apply, kita akan gunakan macam-macam bentuk yang kita dah salin itu nota. Okey. Okey. Jadi yang pertama sekali saya akan tengok dia ada kat sini kita ada dua perkara yang kita boleh refer. Okey, tengok kat nota awal yang kita dah salin banyak hari tu. Yang pertama sekali kita akan refer pada rajah 8. Tengok rajah 8 pasal apa. Okey. Rajah 8 tu dia cerita yang segitiga. Okey. Dia cerita yang segitiga. Maksudnya kalau kita ada suatu garisan yang melalui titik tengah iaitu diameter, okey. Maka daripada ujung sini sampai ke lilitan sampai ke ujung sini, maka kita akan kata dia ini adalah 90 darjah. Kenapa fakta ini penting untuk saya keluarkan? Sebabnya kita boleh cari sudut QPR. Okey. Jadi berdasarkan kita punya rajah 8, ini refer rajah 8. Jadi sudut QPR kita adalah 180 darjah. Kenapa 180 darjah? Sebab segitiga. Okey. Jumlah darjah dalam segitiga adalah 180 darjah. Tolak 90 darjah. Okey, yang kita letak kat sini, ini fakta yang berdasarkan yang kita lukiskan. Darjah 8 bawah tu dan tolak 36 darjah. Tolak 36 darjah. Kalkulator awak sepatutnya akan dapat 80, tolak 90, tolak 36. Awak sepatutnya akan dapat 64 darjah. Okey, dapat 64 darjah. Okey. Kenapa saya nak cari Kenapa saya nak cari sudut QPR? Okey, sebab seterusnya saya akan refer kepada rajah berapa pula? Saya akan refer kepada rajah 1. Rajah 1. Refer kepada rajah 1 bawah. Rajah 1 dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal dia kongsi lilitan yang sama. Ini lilitan dekat mana? Lilitan dekat sini. Ini dan ini. Lilitan dekat mana? Lilitan dekat sini. Maka apa kita boleh katakan? Kita boleh katakan bahawa sudut pada X ni sama dengan sudut pada QPR. Maka X adalah 54 darjah. Berdasarkan fakta rajah 1 yang awak salin waktu first kelas kita. Okey, itu dia senang. Sekarang kita dah bercampur, kita dah main dengan macam-macam fakta.
Okey, kalau tak dapat persoalan, kita tengok jawapan untuk soalan nombor 2. Okay. Raja di bawah menunjukkan sebuah semi bulatan berpusat di O. Cari nilai X. Okey, ni ada lagi satu recap. Okey. Recap, kita bercerita tentang segitiga berkaki sama. Segitiga berkaki sama. Okey, yang ni recap dulu. Jika kita ada segitiga, kita ada segitiga yang mempunyai panjang yang sama. Okey, ni recap dulu. Jika kita mempunyai segitiga yang mempunyai panjang yang sama pada dua sisi, maka kita cakap sisi ini dan sisi ini sama. Okey. Kenapa fakta ini penting? Kerana kalau awak tengok pada kita punya raja, ini adalah dia punya jejari. Dan ini juga adalah jejari sebab dia datang daripada pusat bulatan. Yang saya gariskan merah ni adalah jejari sebab dia datang daripada pusat bulatan. Jadi panjang dia adalah sama. Panjang dia sama. Memandangkan panjang dia sama, maka sudut dia dekat sini pun sama. Okay. Jadi kita bagi dia apa-apa nama. Okey, contoh saya bagi dia nama Y lah. Bagi dia nama Y. Sini pun Y sebab dia adalah sama. Dia ada benda yang sama. Okey. Jadi kita tahu segitiga, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 darjah. Jadi Y tambah Y tambah 72 darjah ialah 180 darjah. Kita fokus dekat segitiga ni. Okey, kita fokus dekat segitiga ni. Okey, fokus dekat segitiga ni. Jadi sebabkan sini ke sini jejari, sini ke sini jejari, mereka mempunyai panjang yang sama, maka kita boleh kata sudut sini dan sudut sini sama. Okey, jadi kita pemudahkan, dapat 2Y, 72 bawa sebelah. Okey, 72 bawa sebelah, kita akan dapat 180 tolak 72, 108. Jadi Y kita akan dapat bahagi 2, 54 darjah. Maka ini adalah 54, ini pun 54. Okay. Kenapa saya nak cari sudut ini? Okay. Sebab sekarang refer kepada Raja 8. Rujuk kepada Raja 8 nota yang awak buat tu. Ianya adalah segitiga. Segitiga mana kat sini? Sini apa? Sini. Jadi apa maksud segitiga ini? Maksud segitiga ini adalah sini akan jadi 90 darjah. Jika kita mempunyai segitiga yang daripada diameter, lepas tu mempunyai titik di lilitan yang membentuk segitiga, maka kita akan kata ini adalah 90 darjah. Maka 54 darjah tambah X sama juga dengan 90 darjah. Berdasarkan fakta Raja 8. Berdasarkan yang awak buat itu. Okey. Jadi kita pemudahkan, kita akan dapat 2X sama juga dengan 90 tolak 54 akan dapat 36 darjah. Oh sorry, saya silap. Ini 2X. Okey, 2X. Jadi sepatutnya 3X. 60 tolak 54 akan dapat 36 darjah.
Maka X kita akan dapat 36 bahagi 3, 12 derajat. Okey semua? So far so good? Boleh Alright. Boleh. Okay. Alright, so far so good. Very good. Okay. Kalau awak tengok dekat, okay, mungkin awak tengah salin, okay. Sambil-sambil salin tu awak dengar je apa saya nak cakap. Okay, kalau tengok dekat modul, kita hanya ada 2 latihan. Jadi pada saya latihan itu tidak mencukupi. Oleh itu, awak boleh capai buku teks. Kita buat soalan dekat buku teks. Tapi kalau tak ada buku teks dengan awak sekarang pun tak apa, sebab saya akan lukis. Okay, saya akan lukis. Sebab selepas 2 latihan ni, kalau awak tengok sebelah, dia dah masuk sisi 4 kitaran. Jadi baiklah kita buat latihan ni. Masuk sisi 4 kitaran. Okay, sediakan buku teks dan pada buku teks tersebut, buka buku surat 143. Satu kat kita tu yang uji minda. Uji minda 6.1 kali. Okay, jap. Okay. Saya tulis sekejap. Derajat 40. Ini theta. Ini pandangan besar. T U R S T. Okey, lepas tu rajah ini, okey, tak saya. Rajah ini menunjukkan bulatan berpusat di O, OSU dan PST adalah garis lurus. Okey, itu fakta yang penting. Kita bagi tahu OSU dan PST adalah garis lurus sebab apa? Sebab kita ada recap kelas kita pada minggu lepas. Kalau kita ada 2 garis yang lurus, okey, kalau kita ada 2 garis yang lurus, maka kita akan cakap ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. A sama dengan B, C sama dengan D. Sebab tu dia kena bagi tahu dia ada satu garis yang lurus. Barulah fakta ini valid. Okey. Okey, lepas tu apa yang dia cakap? Dia kata diberi bahawa diameter bulatan dia 16 cm. Maknanya panjang-panjang ini adalah 16 cm. Maknanya ROP 16 cm. Okey. ROS 70 darjah dah bagi, QRP 40 darjah dah bagi, ST sama juga dengan SU pun dia dah cakap.
Ini menunjukkan pandangan yang sama. Okey. Hitung nilai theta. Hitung nilai theta. Okey, saya bagi awak 5 minit untuk cuba dulu. Mari nak kaitkan. Nak. Okey, tengok dulu. Tengok macam mana. Macam mana awak buat? Okey, saya bagi awak 5 minit untuk cuba. Tapi kalau awak dah ada idea, cuba awak bagi tahu. Macam mana kita nak mula? How should we proceed? Bila awak cuba cari jawapan tu, saya akan lukis rajah untuk soalan yang kedua.
Okay, alright. Ada idea? Any idea how to solve this? Macam mana nak mula? Cuba. Sekejap. Okay, cuba. ROP tu garis lurus tu. Sorry Adila, lagi sekali. ROP tu garis lurus ke? Okay, ROP tu garis lurus. Yes, betul. Sebab itu adalah diameter. Sebab dia melalui pusat bulatan. Jadi betul, ROP adalah garis lurus. Dan dia pun dah cakap diameter. Maknanya garis lurus. Okay, alright. Okay, so kalau dia garis lurus kenapa? Yang segitiga POS tu, Okay. yang bersama dengan 70 tu 110. 110, yes betul. Itu adalah fakta pertama yang kita akan cari. Memandangkan ini adalah satu garis lurus, maka kita boleh cari POS, which is 180 darjah tolak 70 darjah. Awak akan dapat 110. Lepas tu yang P tu Okay, yang P tu? tu bukan sama kaki. Sama kaki, yes betul. Itu adalah perkara yang kedua. Very good. Kita akan kaitkan. Okay, sebab apa? Sebab O ni pusat bulatan. O pergi ke P adalah jejari. O pergi ke S adalah jejari. Maka mereka berfungsi panjang yang sama. Maka kita boleh cakap sudut ini, let's say kita namakan dia Y. Okay, let's say kita namakan dia Y. Dia mempunyai sudut yang sama. Okay, right, very good. 110 degree plus Y sama juga dengan jumlah sudut dalam segitiga. Jadi kita akan dapat 2Y sama juga dengan 70 darjah. Maka Y kita akan dapat 75 darjah. Okey, jadi kita nak fokus ke 30 darjah. Okey, lepas tu? Lepas tu yang sudut yang sama tu dia sama sebab dia bertemu. Sudut yang sama. Benda yang sama, yes. Sini pun 35 darjah, sini pun 35 darjah. So theta 110. Jadi theta berapa? 110. Betul, yes. Jadi theta kita akan dapat 180 darjah tolak 35 darjah tolak 35 darjah. Sebab apa? Sebab dia dah cakap dah PS dengan TU ni, ST dengan TU sama kaki. Jadi dia punya darjah dia, sudut dia sama. Dapat oleh 110 darjah. Okey, yes, betul. Okey, boleh tengok dulu. Jadi yang ni dia tak guna pun apa darjah yang kita salin banyak tu, dia guna kepada apa yang kita belajar sebelum ni. Okay. Cumanya B. Okey, tengok B. Hitung panjang PQ dalam cm kepada 3 angka bererti. Panjang PQ. Macam mana nak cari? Macam mana nak cari panjang PQ? Adilah, macam mana nak cari panjang PQ? Panjang PQ. Panjang PQ, yes. Sin. Apa? Sorry, boleh sekali? Sin boleh ke? Boleh apa? Sin. Sin. S-I-N. Yes, betul. Sin, sin, okay. Okay, trigonometry. Yes, ini akan belajar pada bab yang lepas. Akan gunakan trigonometry. Okay, jadi kita akan keluarkan segitiga ni.
Keluarkan segitiga. Inilah soalan yang exam awak. Sepatutnya soalan exam awak macam ni. Dia bercampur-campur. Okay, jadi kita ada apa? Kita ada R, kita ada Q, kita ada T. Okay, lepas tu sini 40 darjah. TR dia dah cakap lah. ROP 16 cm. Dia dah bagi tahu dah. Okay, 16 cm. Lepas tu kita juga berdasarkan rajah 8. Berdasarkan rajah 8, kalau kita punya garis lurus ni adalah diameter ini atau membentuk 90 darjah di sini. Jadi kita boleh apply trigonometry sebab untuk menggunakan trigonometry ianya mesti segitiga tepat ya, segitiga bersudut tepat. Okey, jadi kita akan gunakan sin. Kenapa guna sin? Sebab kita ada, okey, ini akan jadi sudut tentang, yang akan jadi sudut bersebelahan, ini akan jadi H. Okey, kita tak ada A. Kita tak ada ini. Tak ada panjang RQ, sebab tu kita akan guna sin, sebab sin dia akan guna OH. Benda-benda yang kita ada. Jadi sin 40 darjah sama juga dengan yang ni yang kita nak cari, dan H kita adalah 16. Jadi awak jaga sebelah dari 16 darab sin 40 darjah. Nombor 5 adalah maka tekan kalkulator 16 darab sin 40 darjah, awak sepatutnya akan dapat 10.28. 10.28. Betul, yes. Guna sin. Guna trigonometry. Okay, bisa tunggu sebelum kita proceed kepada soalan yang kedua. Okey, saya nak padam yang A saja. Alright, jadi saya harap ada salin lah. Okay, saya nak padam yang A je. Saya tengokkan yang B tak. Saya nak padam yang A. Boleh cikgu. Okey, alright. Thank you. Oh ya, saya lupa nak beritahu awak. Kelas-kelas kita ni kan rekod kan. Okey, jadi kalau awak nak tengok balik kelas-kelas kita ni, awak boleh pergi ke YouTube, lepas tu awak cuba type PhDIU Putrajaya. Okey, lepas tu saya dah asingkan. Untuk kelas kita ni saya letak dalam matematik tingkatan 3. Untuk awak punya reference lah. Lepas saya nak beritahu, saya
Okey, saya kepada yang minta. Okey. Idea please. Jadi kita start. Kat mana kita start? Oh, kejap. Okey, rajah. Okey, nombor 2. Rajah di sebelah. Okey, rajah ini menunjukkan bulatan berpusat di O. Okey, center dia dekat O. Diberi bahawa PQ sama juga dengan QR. Okey, saya tak label. Alright. Okey, alright. Diberi PQ sama juga dengan QR. Okey, jadi data ini panjang yang sama, jangan ikut lukisan saya salah, ikut lukisan buku. Okey, lepas tu SPR adalah 32 darjah. SPR 32 dan tuliskan bawah hitung nilai X tambah Y tambah Z. Okey, sebenarnya basically untuk memudahkan awak, dia suruh hitung X tambah 2Y. Kenapa 2Y? Sebab dia sama kaki. Dia segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Sini dan sini sama panjang. Maka kita kata, ini kita tengok dia segitiga dia, maka kita kata ini dan ini sama. Okay, jadi dia selain suruh awak cari X tambah 2Y atau X tambah 2Z. Ini yang awak rasa best lah. Okay. Macam mana nak mula? Yang sudut dekat R tu. Dekat R? ORP. ORP, okey. Kenapa dengan ORP? 32 juga sama. Okay, yes, betul. Kita lagi berjaga. Okey, jadi kawan awak fokus dekat segitiga ini dulu. Okey, ini OR adalah jejari, OP adalah jejari. OR dan OP adalah jejari, maka mereka mempunyai panjang yang sama. Jadi bila kita dapatkan segitiga dia, kita kata sini dan sini sama. Yes, okey, betul. Betul darjah. X sama dengan 180 tolak 32 tolak 32. Okey, maka berdasarkan
ini dan kita tahu jalan segitiga exactly sama yang macam kawan awak cakap. Oh, itu boleh dapat kita punya X. Jadi X tambah 32 darjah tambah 32 darjah akan dapat 180 darjah. Okay, so kita jelas darjah 180 darjah maka X awak akan dapat 111. Okay, X salah satu sama darjah. Tulislah siap-siap kat sini. Okay, betul? Right. Macam mana saya buat? Saya cuba Macam mana? nak cari Y tu. Aha. Itu macam segitiga bersudut tegak. Segitiga sudut tegak dekat mana tu? Yang SPQ. Yes, betul. Nicely done. Okay, jadi macam kawan awak mention, kita tengok sudut tiga segitiga bersudut tegak. Okay. Jadi daripada S down all the way to P and then pergi ke Q. Okay, jadi kita boleh bentuk satu segitiga. Ini yang kita fokuskan. Okay, disebabkan ini adalah garis lurus dekat diameter. Okay, lepas tu kita punya titik dekat limitan dan kita sambung titik tersebut, maka kita boleh cakap yang ini adalah 90 darjah. Jadi guna yang rajah 8 tu. Itu boleh pada rajah 8. Biasakan rajah dia. Okey. Jadi okey, lepas tu Kaisara. Lepas tu satu segitiga kan 180. Jadi 180 tolak 30 tolak 32 tolak 90. Okey, untuk dapat awal. Yes, betul. Okey, jadi betul. Disebabkan kita ada segitiga, maka jumlah dia adalah 180 darjah, maka kita boleh kata secara reverse dia pun boleh juga lah 180 darjah tolak semua yang ada ni untuk dapatkan Y. Okay, 180 darjah tolak 30 darjah tolak 32 darjah tolak 90 darjah. Dan kalkulator awak sepatutnya akan dapat 80 tolak 32 tolak 30. Awak sepatutnya akan dapat 28. Yes, betul. Okey, jadi kita dah ada apa yang kita nak. Jadi X tambah Y tambah Z kita adalah 116 darjah tambah 28 darjah tambah 28 darjah. Apa dia Adila? 170. Ya, 170 darjah. Dan kalau awak tengok jawapan dekat buku teks, dia akan bagi awak 176 darjah. Which is salah. Ini jawapan yang betul. Ini jawapan yang betul. Okay, alright. Okay, that's bagus. Okay, yang lain yang tak ada lagi boleh saja duduk. Kalau ada soalan, tolong tanya. Tanya ya. Kalau ada soalan, saja bertanya. Kalau nak saya ulang, bagi tahu.
Okay, kalau nak saya ulang boleh bagi tahu, tapi kalau tak ada apa-apa masalah, cuba soalan yang nombor 3 tu. Okay, kejap saya tengah ambil saya tengah ambil objek attendance. Okay, idea? Dia bagi macam ni, saya bagi ni je. Ada empat darjah. Jadi, daripada sini awak kena pandai-pandai kaitkan. Dia macam mana nak kaitkan. Okay, dia ada bagi ini dengan ini kan, sebagai cara panah. Maknanya dia nak cakap apa? Dia nak cakap garis ini dekat balik, awak nak belajar sebelum ni. Ini dan ini adalah sederhana. Okay, so what kalau besar? So kenapa kalau besar ni? Yes. Nilai X dengan Y sama. Jumlah apa? Dekat mana yang sama? Nilai X dengan Y tu sama. Nilai X dengan Y itu sama. Tak. X dengan Y. Ya. Oh ya, betul. Dia tak sama. Dia bukan exactly sama. Okay, alright. Kita tengok dulu yang ini. Kalau kita nak tengok perkaitan antara X dan Y, mereka berkongsi lilitan yang sama. Okey, mereka berkongsi lilitan yang sama iaitu di sini. Okey, kalau Y ini dan ini,
Kalau X ini dan ini, mereka berfungsi limitan yang sama. Cuma seorang dekat limitan, seorang dekat pusat bulatan. Ini awak rujuk pada rajah, saya cari sekejap. Awak rujuk kepada rajah 567. Dia adalah pada rajah 7. 567 ni satu family. Maksudnya apa? Maksudnya apa-apa pun nilai X, apa-apa pun nilai Y, X akan dapat 2 kali ganda. Apa-apa pun nilai Y, X akan dapat 2 kali ganda. Rujuk pada rajah 7, 567, itu satu family. Okay? Rajah 567. Rujuk rajah ni untuk jawapan akhir kita. Jadi apa-apa pun nilai Y, X akan 2 kali ganda. Apa-apa pun nilai X, Y akan kurang 2 kali ganda. Okay? Alright. Itu itu satu. Alright. Tapi macam ni kita nak mula. Macam ni kita nak kaitkan 44 darjah dengan garis lari ni. Ingat lagi tak? Sebab yang tu saya tak ingat. Mungkin kita kata dua. Lepas tu kita kata tiga. Dan saya rasa juga bukan kata satu. Sebab saya sedang ajar kata satu. Okey, tak apa. Alright. Kalau kita ada dua garisan yang selari, okey, ini recap saja. Kalau kita ada dua garisan yang selari, okey. Lepas tu saya buat satu garisan. Maka saya boleh kata yang ini dan ini sama. Sama. Maksudnya ini macam Z. Z kosong. Dia mestilah garisan yang selari. Maka kalau kita ada satu garisan yang melintasi garisan lurus lah. Kalau kita ada satu garisan lurus yang melintasi dua garisan yang selari ini, maka kita akan cakap ini dan ini sama. Okey, sama. Jadi jauh. Ada student baru masuk. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, kan? Maksudnya dia akan dapat dekat sini 44. Dapat kat sini 44 darjah. Okey, lepas tu sambung daripada situ. Cuba sambung daripada situ macam mana? Okey, ada idea? Ada idea? Okey. Lepas tu ini kan segitiga tetap.
Kan segitiga yang kita biasa tengok ni. Oh, tak nak kalau gitu. Kat sini. 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 Dan sini. Kan segitiga. Maknanya apa? Maknanya ini 90 darjah. Jadi kenapa kalau ada 90 darjah kita boleh cari sudut OPQ adalah 90 darjah tolak 44 darjah. Okey, awak akan dapat 46 dekat sini. Sudut OPQ. Okey, lepas sama cerita macam tadi, memandangkan OP ini adalah jari dan OQ adalah jari, maka kita kata sudut ini dan sudut ini sama. Bila dia sama, kita boleh cari X. Okey, ini segitiga yang ni. Segitiga yang ni. Okey, mereka mempunyai panjang yang sama sebab apa? Sebab mereka jari, maka OPQ sama juga dengan OQP. Maka kita boleh cari X. Di sini 46 darjah. 46 darjah. X tambah 46 tambah 46 sama juga dengan 180 darjah. X tambah 90 darjah. X adalah 88 darjah. 88 darjah. Okey, kita ada X. Kalau X kita 88 darjah, Y kita adalah kita bincang tadi. Refer kepada rajah 567. Specifically rajah 7. Refer kepada rajah ni. Jadi kalau X kita dapat 88 darjah, maka Y kita sepatutnya akan dapat 44 darjah. Yes, betul. Maka Y adalah 88 darjah bagi 44 darjah. Yang balik satu yang kita belajar tu, dia kongsi limitan tapi dua-dua dekat limitan juga. Tapi yang kes kita ni, dia kongsi limitan. Okey, dia kongsi limitan tapi seorang dekat limitan, seorang dekat pusat belatan. Maka yang pusat belatan tu akan sentiasa 2 kali ganda daripada kawan limitan. Jadi kalau awak dapat limitan, yang pusat belatan tu akan 2 kali ganda. Kalau awak dapat yang dekat bulatan, yang dekat limitan tu akan kurang 2 kali ganda. Kurang 2 kali ganda. Yes. Okey, boleh salin dulu. Lepas tu, jadi jawapan akhir saya betul. Jadi X tambah Y sama juga dengan 88 darjah tambah 44 darjah 132 darjah. Kita cek buku kata apa? Buku kata 130 darjah. Okey, jadi betul. Right. Okey, boleh salin dulu. Lepas tu kita akan kembali kepada kita punya modul. Maksud sesi 4 kita.
Okey, semua okey ke sebelum kita masuk balik kepada modul? Ada apa soalan? Ada apa soalan? Okey ke? Cikgu, Ya, nak tanya. ya. Kenapa 90 tu tolak dengan 44? Okey, 90 tolak 44. Okey, sebab okey, tengok dekat buku teks awak sebab lukisan saya ni dah agak serabut sikit. Okey, first kali saya akan rujuk kepada garis selari. Okey, garis selari kata kalau kita ada dua garis yang selari dan kita ada satu garis yang membelah garis selari tersebut, garis itu mesti garis lurus, maka ini dan ini sama. Okay. Itu yang pertama yang saya nak emphasizekan. Okey. Jadi ini adalah dua garis lurus tersebut dan ini adalah garis yang membelah kepada garis lurus. Kalau kita panjangkanlah, macam garis yang membelah. Jadi 44 darjah mestilah sini pun mesti 44 darjah. Jadi yang pertama adalah sudut TSP mestilah sama dengan sudut SPO, iaitu 44 darjah. Okey, jadi awak dah boleh tanda dekat awak punya graf, dekat rajah awak tu, awak dah boleh tanda ini adalah 44 darjah. Okey. Lepas tu, kenapa 90 tolak 44? Okey, sebab dekat sini saya sebenarnya sedang fokus dekat segitiga ni. Yang rajah 8 ni. Yang ini berdasarkan rajah 8 segitiga tu. Okey, jadi kita ada panjang delta, yang mana kita ada satu titik di limitan, yang mana bila kita sambungkan dia akan membentukkan segitiga, maka ini adalah 90 darjah. Tapi kita dah ada ini 44 darjah, oleh itu baki dia 46 darjah. 90 tolak 44. Sebab itu. Okey? Terima kasih cikgu. Lain-lain ada soalan? Okey? Semua okey? Okey. Okey, alright. Okey. Okey. Okey, Afiq okey, Amelia okey, yang lain-lain pun cikgu harap okey. Sebab kalau ada soalan, kena tanya. Dulu saya rasa lah, dulu saya lemah dalam bab 6 ni waktu saya mau Allah. Sebab saya tak bother pun untuk buat nota. Jadi saya tak tahu dia punya apa, dia punya rule dia, dia peraturan-peraturan. Jadi awak dah ada nota ni siap-siap, always refer dekat nota ni. Okey. Okey, marilah kita kembali kepada modul. Saya tinggalkan dulu tu, dia ada antara misalnya ini di sisi 4. Okey, nak kenal sisi 4 kitaran ni senang sahaja. Okey, kalau kita ada bulat, kita ada titik dekat setiap lilitan, dia mesti sentuh lilitan. Dan dia ada 4. Ini ada sisi 4 kitaran, itu je. Senang. Okey, dia mesti ada 4 sisi, nama untuk sisi 4 kitaran, mesti ada 4. Dan setiap titik tersebut, setiap hujung tersebut mesti sentuh lilitan. Kalau awak tengok dia terapung, contoh dia macam dia tak sentuh kan. Macam ni. Ini bukan.
Bukan. Bukan sisi empat kisaran. Mesti sentuh setiap kisaran. Right? Jadi senang je nak kenal. Okey. Itu yang pertama, sisi empat kitaran mestilah sentuh ini. Okey. Daripada sisi empat kitaran ini kita boleh keluarkan satu fakta, okey, yang awak dah salin pun dekat rajah berapa ya? Rajah 9 dan rajah 10. Okey, kita tengok dulu rajah 9. Okey, jika awak ada suatu sisi empat kitaran, kita boleh kata bahawa ini kita namakan dia X lah. Ataupun awak nak namakan apa-apa pun boleh. Kita akan kata X tambah Y adalah 180 darjah. Okey, begitu juga dengan ini. Katalah saya namakan dia A. B. Maka A dan B juga adalah 180 darjah. Tapi ianya mestilah sisi empat kitaran lah. Okay. Lepas tu yang rajah 10 yang salin itu, rajah 10 yang salin, itu sekali kita adalah sisi empat kitaran daripada lilitan ke lilitan. Mesti daripada lilitan ke lilitan. Okey. Yang 10 tu dia garis lurus ni kan. Garis lurus ni dia lanjak kan. Dia lebih kan. Okey. Dalam kes ni kita kata bahawa ini C dan D adalah sama. C sama juga dengan D. Okey, kenapa sama? Kenapa sama? Kita boleh buktikanlah, boleh buktikan kenapa sama sebab kan dia bertentangan mestilah tambah 180 darjah kan. Jadi ini kita namakan Y. Okey, kita namakan Y. C tambah Y mestilah 180 darjah. Sebab berdasarkan kita punya maklumat kita berkenaan dengan sisi perkitaran yang atas, dia bertentang, maka ianya mestilah 180 darjah. Okey, memandangkan Y dengan D terletak pada satu garisan lurus, maka Y tambah D juga mestilah 180 darjah. Jadi sekarang ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kalau saya jadikan persamaan ketiga, Y sama dengan 180 darjah tolak D sebagai persamaan ketiga, maka saya masukkan dalam persamaan pertama, saya akan dapat C tambah 180 darjah tolak D sama juga dengan 180 darjah. Jadi dengan ni, jadi saya bawa C ke sebelah sana, yang ni semua sebut sebelah sana. 180 darjah tolak 180 darjah tambah D. Jadi C sama dengan D. Okey, untuk pembuktian dia lah. Sekejap. Saya nak cek nampak tak? Okey, dia nampak alright. Tu ni pembuktian lah. Okey, pembuktian dia. Tapi awak sedia tahu bahawa kalau kita ada sisi empat kitaran dan kita lajakkan kepada garis, maka sudut dekat sini dan sudut dekat sini sama. Jadi awak boleh jawab dekat modul tu. Dia ke tidak? Sisi empat kitaran ke tidak?
Contoh 9. Okey, jadi kalau kita tengok contoh 9 tu adalah sisi perkitaran. Okey, latihan 9 juga adalah latihan 9A. 9A juga adalah sisi perkitaran sebab semuanya menyentuh lilitan. B pun sama. Semua menyentuh lilitan. Okey, C tidak. Kenapa tidak? Sebab satu daripada titik dia tu berada dekat bukan lilitan. Dia ada dekat pusat pergerakan. Jadi C pun bukan. D pun bukan. Tengok terapung-apung. Dia tak sentuh pada lilitan. Okey? Dan E, yes. Nanti saya tanya. Nak masuk. Okey, so tengok. Contoh 10. Dia suruh cari X dan Y. Okey? Sejak X dan Y, jadi kalau tengok pada darjah tu, X bertentangan dengan dia adalah 80 darjah. Jadi X tambah 80 darjah sama juga dengan 180 darjah. Maka X adalah 100 darjah. Sebab apa? Sebab dia bertentang. Dia bertentang. Bertentangan dia mesti jumlah dia adalah 180 darjah. Y bertentang dengan 105 darjah. Jadi Y tambah 105 darjah mestilah 180 darjah. Jadi Y akan dapat 75 darjah. Okey. Kalau awak tak ada apa-apa soalan, lengkapkan latihan 10. Ada apa tu? Ada A, B, C, D, E. Cuba lengkapkan. Lengkapkan. Saya baru masuk dekat. Lengkapkan latihan 10.
Okay. Kalau awak tengok, saya ada share satu link pada awak. Link tu akan bawa awak kepada nota bab 5 dan bab 6 tingkatan 1. Sebab tu adalah antara kelas yang saya ajar. Okey, jadi pada Facebook PTIU Putrajaya tu juga, saya ada upload juga video pengajaran untuk tingkatan 1. Alright, just in case kalau awak nak recap balik tingkatan 1, awak boleh refer kepada YouTube dan itu nota dia. Cumanya disebabkan saya mula daripada bab 5 dengan bab 6, jadi bab sebelum tak adalah. Alright. Okey. So untuk penggunaan awak nanti. Kalau awak nak recap balik. Dan saya akan update lah daripada masa ke semasa. Drive link yang sama juga. Nanti bila macam ngawak kan, bila saya dah habis bab 6, saya akan update bab 7 pada link yang sama. Sama juga dengan link tingkatan 1 itu. Alright. Okay. Cikgu. Ya, saya. Kalau video? Lagi sekali? Kalau video. Ya, video tu dekat YouTube Putrajaya tu. Okey. Pergi je. Ada dekat situ. Saya letak playlist tingkatan 1. Tapi yalah, saya update daripada masa ke semasa lah. InsyaAllah link tu link yang sama lah. Maksud dia bila kelas saya dengan form 1 dah habis untuk bab 6, saya akan up je bab 7 pada link yang sama. Alright. Okay, saya bagi macam like 5 minit lagi lah. Boleh. Senang je, saya bagi 2 minit je lah lagi. 2 minit lagi. Oh ya, actually bila awak dah selesai sampai E, awak habiskan je lah terus sampai contoh 11 dan latihan 11. Okay, saya extend sikit masa lah. Habiskan terus, habiskan till contoh dan latihan 11. Benda yang saya cakap tadi, exactly sama dengan saya cakap. So, until 6.55. Ada soalan?
Okey, jadi latihan 10 untuk A. Untuk A itu X dibentang dengan 70, jadi X tambah 70 derajat mestilah 180 derajat. Jadi X adalah 110 derajat. Y adalah dibentang dengan 60 derajat. Jadi bentang tambah mestilah 180 derajat, jadi Y adalah 80 derajat. X tambah 75 derajat sama dengan 110 derajat. X adalah 105 derajat. Dan Y juga dengan 60 derajat. Jadi tambah 110 derajat dan Y adalah 60 derajat. C pula X tambah 60 derajat sebab tentang 60 derajat. Jadi X pula 110 derajat. Y dibentang dengan 70 derajat. Okey, yang ini kita tak tahulah garisan dia tu sentuh ke tidak pusat bulatan. Tapi kalau dia sentuh pusat bulatan pun tak ada masalah sebab dia masih lagi mengikut kita punya kriteria, iaitu ia mestilah menyentuh setiap pusat lipatan. Okey, walaupun dia sentuh pusat bulatan, tapi yang ini kita tak tahu. Tapi tak ada masalah. Sentuh ke tak sentuh ke tak ada masalah. Selagi setiap titik itu, setiap bucu itu berada pada lingkitan. Okey, kita boleh. Basically dia yang sama juga lah untuk yang contoh sebelas dan data sebelas. Right? Okey, seminit untuk semak. Lepas tu saya akan padam at least dari sini untuk teruskan.
Okay. Karena ini agak direct, okay, seperti direct. Jadi disuruh cari X tambah Y, right? Jadi X tahulah merujuk pada darjah 10. Sama. Jadi sampai sini, okay? Lepas itu Y tambah 115 darjah sama dengan 180 darjah. Jadi Y akan dapat 60 darjah. Jadi X tambah Y 170 darjah, 60 darjah, 495 darjah. Tidak, tak ada masalah. Okay. Jadi yang B itu ini sama juga dengan dia tentang jadi yang pertama kita bercakap 5X sama juga dengan 120 derajat. Jadi X dapat 24. Oke. Jadi sama juga dengan hal ini. Lepas itu ini bertentang dalam satu sisi kitaran 4 yang sama. Oke, jadi 4Y tambah 80 derajat sama juga dengan 180 derajat. Jadi 4Y sama juga dengan 1 derajat Y sama juga dengan 20 derajat. Oke. Oke, lepas tu kalau awak dah selesai A dengan B untuk 14A dan 14B, cikgu nak awak try 15A dan bagi jawapan X sama dengan berapa? Yap, oke.
Berapa jawapannya? Okey, Adilah Malik bagi 135 darjah. Betul? Yang lain? Okey, Kaisara dapat jawapan yang sama. Lagi? Sama tak? Alright. Okey, jadi tak ada masalah lah Okey, betul. Jawapannya 135 darjah. Okey, jadi yang lain-lain boleh tengok. Yang mana yang tak sure, sama juga. Okey, right. Okey. Ini adalah sisi empat kitaran. Jadi untuk cari X, kita mesti cari dia punya counterpart dia, depan dia ni. Cumanya tak lengkap, jadi kita boleh lengkapkan lah. Okay, memandangkan ini adalah jari yang sama. Oleh itu, ini mesti juga 28 darjah. Jadi, X tambah 17 darjah tambah 28 darjah. Okey, kenapa saya turunkan? Sebab saya nak kata yang ni yang apa the other side. Tak ada golongan pun tak apa. Tak apa. Saya just nak tunjukkan lah, beritahu awak ini dia punya lawan dia. Okey, jadi saya kan harus katakan dapat 100. Okey, lepas tu okey, sekarang boleh simpan lagi. Teruskan dengan 15D. Okey, soalan BCD ni dia tak ada kaitan dengan sisi empat kitaran. Dia apply balik dengan apa yang anda belajar setakat ni. Boleh ya. Tak apa, cuba B dulu. C dengan D saya tak tahu sebab tidak. Okey. Cuba 15. Tengok balik pada nota-nota yang atas salin. Nak guna rajah yang mana satu?
Okey, saya nak tanya awak, guna rajah yang mana daripada nota kita? Saya bagi awak clue satu je rajah yang digunakan. Bukan gabungan kepada beberapa rajah. Hanya satu je. Rajah yang mana satu dalam nota kita. Apa boleh beritahu saya? Raja yang keempat. Rajah yang keempat, yes, betul. Okey, teruskan. Kita akan menggunakan rajah yang keempat. Yes. Okey, teruskan. Betul. Okay, jadi awak buka, awak punya nota, refer kepada rajah 4. Rajah 4A dan 4B sama. Mereka berfungsi titik apa kata? Titik pada limitan yang sama. Daripada situ mereka berkembang. Okay, jadi dia melibatkan apa yang kita panggil kadaran. Jadi itu rajah 4, lepas tu cuba relatekan. Okey, ini soalan yang terakhir untuk awak untuk hari ini. Alright, jadi cuba dapatkan jawapan betul. Soalan last ni dah. Lepas kita dah last. Okey, seterusnya clue kedua yang saya bagi. Okay, disebabkan kita cerita tentang Raja 4 lah, kita menggunakan Raja 4. Okey, jadi yang awak nak fokuskan adalah ini. Oh, sebenarnya saya list lagi satu fakta lah. Sorry, saya list lagi satu point. Ada lagi satu perkara yang awak akan refer daripada nota ni. Satu lagi, sorry, selain daripada Raja 4, ada lagi satu. Saya terlepas pandang. Okey, saya terlepas pandang. Okey, yang Raja 4 tu, yang ni. Okey, yang ni dengan ni. Okey, saya terlepas pandang. Bukan Raja 4 je. Raja 4 tu satu, ada lagi satu. Ada lagi satu yang akan membantu awak untuk menjawab soalan ini. Apa dia? Apa dia selain daripada Raja 4? Okey, selain daripada Raja 4, apa dia yang akan membantu awak untuk jawab soalan ini? Awak akan perlukan 2 atau 3. ya, berapa? Macam 2. Macam 2. Dua yang mana ya? Okey, bukan dua sebab bila awak dah cakap Raja 4, maknanya 2 tu dah tak ada lah. Sebab kalau Raja 2, dia punya titik dia berasing. Ni titik dia fokus pada J. Okey, itu betul, mesti betul Raja 4. Bukan Raja 2. Okey, bukan Raja 2. Cuba lihat. Ada satu dia. Yang tadi kita buat latihan banyak kali gila keluar. Asyik keluar dia je. Cuba cari iras untuk baca ni. Yang mana tu? Berapa? Cuba tengok. Apa lagi yang kita boleh gunakan? Selain Raja 4. Bandingan, tengok betul.
Rajah 5. Rajah 5. Okey. Rajah 5 tu dia okey, rajah sekejap. Ke saya salah dengar rajah 8. Okey, rajah 5 tu dia main dengan pusat bulatan. So saya salah dengar. Tapi kalau rajah 5 pusat bulatan lah, bukan. Kita tak main dengan pusat bulatan. Sebab kalau pusat bulatan tu mesti ada daripada sini. Dia macam ada di sini. Kalau rajah 5, rajah 8. Yes. Fatin Najihah, rajah 8. Betul. Jadi maklumat kedua yang membantu awak menjawab soalan ini adalah rajah 8. Okey. Awak nak guna rajah 4 punya formula, iaitu berkaitan dengan kadaran. Problem dia adalah awak tak ada ini. Ini awak tak ada. Jadi awak tak boleh bentukkan satu persamaan. Sebab tu awak akan guna pengetahuan awak berkenaan dengan rajah 8 untuk membantu mengisi kekosongan dalam rajah 4 ini. Kalau awak ada yang saya tanda merah ni, awak dah boleh settle. Ya betul. Rajah 8. Rajah 8 cerita apa? Rajah 8 cerita segitiga. Okey, so what? So what kalau ada segitiga yang dekat KJM tu adalah 90 darjah. Okey. Apa yang kita boleh harapkan? Dalam matematik, dia punya maklumat, nombor dia tak semestinya benda yang kita tahu. Sometimes macam yang merah tu kan, not necessarily nombor bulat, not necessarily nombor pemalar. Dia boleh juga bergabung dengan formula ubah, asalkan bendanya logik. Okay, saya bagi sampai 7.20, lepas tu kita bincang dalam seminit, dalam seminit lah. Dalam seminit. Tak nak lah, 7.21 lah. 7.21. Kita tengok. Ini dapat. Okey, rajah 4 cerita tentang kadaran dan rajah 8 cerita tentang segitiga ini. Gunakan pengetahuan awak tentang rajah 8 untuk dapatkan yang merah. Yang merah apa? KJM. Boleh dapat. Boleh dapat. Ni je juga yang awak kena cari. Awak dapat KJM, masalah awak selesai. Awak dah boleh gunakan rajah. Jawapan dia 18. Okey, jap. Betul. Yes, Adli. Jawapan dia adalah 18. X adalah 18. Okey, tak apa. Kita bagi kawan awak cuba dulu. 7.21 kita bincang. Betul. X adalah 18. Dapat 18 juga. Yes. Okey, tak apalah, okey. Kita bincang kita bincang. Okey, dapat juga sama. Okey, mari kita bincang. Okey, kita bincang. Okey, rajah 4 dia menggunakan kadaran. Okey, kadaran yang ini bahagi dengan ini ataupun yang ini bahagi dengan ini sama juga dengan ini bahagi dengan ini. Terpulang mana-mana pun boleh. Okey. Jadi kalau kita tengok pada rajah 8 ni, rajah 8 adalah segitiga, maknanya kita tahu yang ini adalah 90 darjah. Okey, kita tahu ini adalah 90 darjah. Jadi yang kawasan merah tu adalah, yang kawasan merah tu saya namakan dia Z lah. Saya namakan dia Z.
Z adalah 90 darjah, tolak 36 darjah, tolak X. Jadi awak akan dapat 54 darjah tolak X. Memang macam tu. Maka ini adalah 54 darjah tolak X. Lepas tu, bila awak dah dapat ini, awak boleh rujuk kepada rajah 4 dan awak boleh selesaikanlah. Okey, kalau saya akan ambil yang ni. Saya akan ambil 54 tolak X per X daripada X per 54 tolak X. Okey? Okey, dah. Jadi, kita ada 54 darjah 14 nak menilai tolak X per X sama juga dengan 5 per 2.5. Kalau awak nak tulis macam ni pun boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Ataupun believe it or not, kalau awak nak tulis macam ni pun boleh. 54 ni kan awak perlukan dengan 5. Lepas tu X perlukan dengan 2.5. Pun boleh. Dalam keadaan memang insya-Allah awak takkan salah lah. Mesti takkan salah. Yang penting dia apa kata, dia bersesuaian lah. Dia punya maknanya ini perlukan dengan ini perlukan dengan ini sama. Ataupun the other way around. Ataupun awak nak buat macam ni pun boleh. Ini dengan ini perlukan dengan ini dengan ini. Okey, tapi saya ambil yang ni je lah. Okey, saya ambil ni je. Okey. Jadi 5 bahagi 2.5 5 bahagi 2.5 kenapa? 2, okey. Lepas tu X bawa sebelah yang jadi darab 4 tolak X sama dengan 2X. Okey, yang X bawa di sebelah sana 24 sama juga dengan 2X tambah X. So kita ada 54 sama juga dengan 3X. Maka 54 bahagi 3 sama juga dengan X. X adalah 18. Okay. Alright, all good, boleh? Faham? Faham. Okay. Okay, kalau tak ada apa soalan, kita sambung kelas kita esok. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dalam kerja lain jawapan okey, sama-sama Afiq. Hantar jawapan awak dekat nombor saya. Saya nak tengok. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Right, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Right. Besok insya-Allah. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Right. Sama-sama. Sama-sama. Okey, sama-sama. Alright, waalaikumsalam, sama-sama. Stop recording.